bumi Palestin bumi yang ada berkah. Keberkatan bumi Palestin itulah yang menyebabkan mereka kuat. Umat Gaza ni umat yang berkat, yang Allah bagi berkat itulah kuat. Maka siapa yang jaga berkat, Allah kuatkan rezeki dia, Allah kuatkan aman, Allah kuatkan usia dia, Allah kuatkan ukhuwah, kasih sayang, hubungan yang kuat sebab berkat. Maka berkat umpama kunci dan tali, tak ada berkat terputus ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. InsyaAllah saya mulakan pertemuan pagi malam ini dengan kita suntik dan jentik semangat solidariti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad kepada saudara yang sedarah dan sedaging, sekiblat, seakidah, sesujud ke arah yang sama, tidak lain dan tidak bukan saudara dan sahabat kita yang sentiasa segar dan bugar serta mekar jiwanya. Kita takkan mampu melebihi dan menandingi serta mengalahkan umat dan rakyat Palestin sampai bila-bila. Antara kelebihan dan keistimewaan mereka, walaupun hidup tanpa merdeka, ada negara tanpa merdeka, walaupun tidak pernah mengenal dan merasai kuih dan baju raya, walaupun mereka tak pernah dan sudah sekian lama tidak mendengar alunan takbir raya, namun kelebihan berpihak kepada mereka kerana mereka memijak bumi yang pernah dihuni, didiami oleh 123,000 lebih Nabi. Ini yang kita kalah pada umat Palestin. Kelebihan pada mereka, mereka duduk di tanah yang ada bekas dan tapak kaki para Nabi, mostly and majority. InsyaAllah jadi sebagai menyuntik semangat kasih sayang, hubbul insan, bagi merasai setiap denyut nadi, dan nadi yang berdenyut, jantung yang berdegup, darah yang mengalir. Wahai umat, wahai saudara, wahai ayah-ayah kami di Palestin, wahai ibu-ibu kami di Palestin, wahai abang-abang kami di Palestin, wahai adik-adik kami, wahai saudara-saudara sesekolah dan sebaya kami yang berada di SMK Palestin, SMK Gaza, SMK Hebron, SMK Jerusalem, SMK Jericho. Ini kawasan-kawasan tanah-tanah umat Islam sebagai tanda kasih cinta, rindu dan cakna pedulinya kami pada kalian, wahai umat Gaza. Mudah-mudahan video ini akan sampai ke bumi Gaza. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, ruang peluang kesempatan detik ini masih lagi mampu meletakkan kaki dan hati kita insya-Allah untuk bertafakkur, tadzakur dan tadabbur. Alhamdulillah, Allah izin untuk saya mengecas kembali tenaga, sedikit lari pitching. Sebab saya seharian 3 hari ini berkampung di lapang sasar, belajar menembak untuk menembak Israel. Jadi esok majlis penutup, jadi saya berada di camp lapang sasar PJA Polis untuk latihan menembak 3 hari ini. Jadi seharian ni agak berat memegang M16. Jadi sesuailah sembang tajuk ni. Jadi mood M16 ni masih ada lagi, bau-bau peluru masih ada lagi di tangan ni. Mungkin itu kali yang pertama lah saya memegang M16 di lapang sasar tadi. Diberikan pada saya 20 peluru dalam 2 kelongsong. Orang lain semua dapat 20. Ustaz Manis dia bagi 25.
Nah, abang tak mau kalah. Boleh tahan ni pasal apa orang aku dah orang ni dah habis, saya pam. Tinggal saya seorang. Rupanya saya lebih. Saja depa nak test kot. Depa tak ceramah kemas sangat, nak tengok tembok kena ke tak kena. Alhamdulillah. Tadi ni kira top 5 lah ranking penembak tepat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Okey, kita nak teruskan perjuangan dan perjalanan. Kebetulan pula latihan menembak tu dia mai minggu ni, kena pula dengan Palestin ni, dia berdouble-double lah. Okey, insya-Allah tuan-tuan, saya nak bawa fokus tumpu kita pada malam ini untuk kita mendengar dan untuk kita, walaupun kita tak larat dengar dah. Cerita Palestin ni cerita 19. Bila bermula krisis Palestin Yahudi ni, bermula 1889. Disambung pada 1901. Itulah idea pertama bapa Zionis Yahudi yang bernama Theodor Herzl yang merancang dan mencatur serta merangka untuk menubuhkan negara haram 1901. Ia bukan cerita 2023. Jadi cerita kisah lama. Cuma yang saya agak risau dan bimbang disebabkan kita ni, iman kita ni jenis mudah bergoyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Up and down, down, tak up. Naik turun, tak naik. Itu iman kita. Maksud saya tuan-tuan, kasih sayang, cakna, kepedulian kita pada Palestin ni kadang-kadang bermusim. Israel pun dia tahu dah. Hingga umat Islam satu dunia ni sembang ranjau ni, duduk kata hancur. Sayang. 2 minggu ni, 3 minggu habis senyap lah. Tak ada dah kunut nazilah ke solidarity, tak ada dah. Sebab dia pun tahu, kalau tak tahu dia pun tak buat. Orang Islam ni. Jadi kita kena buktikan sejauh mana kecaknaan dan kepedulian kita bukan bermusim. Ambil tahu tentang bumi Palestin ni bukan bermusim. Sebagaimana Ramadan mengajar kita khatam Quran, bukan bermusim. Sebagaimana tarawih mengajar kita semayang berpuluh-puluh rakaat, bukan bermusim. Jadi kecaknaan dan kepedulian kita pada Palestin juga bukan bermusim. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai poin yang pertama. Tajuk kita malam ni Fadailul Palestin. Kelebihan dan keutamaan bumi Palestin. Kita nak angkat sejarah. Sebab Yahudi telah membuka sejarah bahawa tanah itu tanah mereka. Okey, fine. Wahai abang-abang Yahudi sekalian. Wahai abang-abang Yahudi, dengar sini. If you want to open up this history, now I am opening the real history. Ni kisah sejarah yang benar, yang paling tepat dan benar. Nak tengok siapa yang paling betul. Kami berhak atau kalian yang layak untuk menduduki Palestin? Okey, pertama. Bumi Palestin ni, Sallallahu alaihi Muhammad, diduduki oleh Amoriyun, Kan'aniyun. Dan di situ tuan-tuan, ada satu kajian disebut Table of Nation yang mengkaji etnologi dan juga genomik, iaitu kajian manusia yang DNA yang pernah pijak bumi Palestin dan dihimpun kumpul oleh ulama sirah pada awal zaman. Dan dikaji siapa generasi gen DNA manusia pernah berpijak di situ. Maka jawapan pertama adalah Sallallahu alaihi Muhammad, ditemui bangsa Arab jenis Kan'aniyun. Bukan Yahudi, itu satu. Yang kedua, ditemui DNA orang yang dinamakan Malayo Polinesia. Malayo Polinesia ni, ulama sirah membahaskan bahawa tuan-tuan, apa yang saya jumpa dalam kajian, dia adalah golongan umat manusia yang datang daripada generasi Madian, yang lahir daripada keturunan isteri Nabi Ibrahim yang ketiga. Dia panggil Malayo Polinesia. Tuan-tuan boleh cek dalam sejarah ada benda ni. Dan golongan Malayonesia ni tuan-tuan, dia tidak hidup di Palestin walaupun asal tanah tapak kaki dia ada di bumi Palestin, tetapi generasi mereka tidak membesar di Palestin. Dan ditemui satu fakta kajian yang mendebar dan menggetarkan kita, Malayo Polinesia ini
mereka hidup di timur dan datang daripada generasi keturunan Nabi Ibrahim, isteri yang ketiga. Dan di sinilah kata kunci mengatakan bahawa Bani Jawi, generasi tanah bangsa timur pernah hidup dan pernah ada di bumi Palestin. Maka itu kajian evidence menunjukkan bahawa kita berhak, rupanya generasi kita ni yang datang daripada keturunan isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, rupanya dah ada di bumi Palestin berdasarkan kajian evidence the table of nation. Dalam bahasa kita kata apa? Kajian bangsa-bangsa yang pernah wujud di dunia. Ini fakta akademik, tuan-tuan. Itu yang pertama. Kelebihan Palestin, bumi yang pernah diduduki oleh antara bangsa-bangsa utama. Yang kedua, bumi Palestin yang berasal namanya Al-Falas. Daripada sebuah daerah negara Mesir, berlakulah persempadanan wilayah, maka Palestin terbina negara sendiri. Al-Falas melahirkan perkataan Filistin. Bumi ini kelebihan dia, bumi yang majoriti yang saya sebutkan di awal tadi, semua Nabi lahir di sini. Daripada 124,000 Nabi, mostly tuan-tuan, is around 123,988 prophets was born in the Holy of Palestine, Holy of Al-Aqsa. Maka bila tanah Palestin, tanah yang Allah lahirkan Nabi-Nabi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, di sinilah yang ditemui kajian yang mengatakan bahawa punca Nabi naik ke langit, puncanya asbab kejadian. Punca-punca kejadian maksud disiasat. Antara tujuan kenapa Allah angkat Nabi ke langit, berlaku dialog antara langit dengan bumi. Langit kata apa? Wahai bumi, aku lagi mulia. Sebab apa? Sebab di tempat aku, sallallahu alaihi Muhammad, ada apa? Ada bulan, bintang, langit. Di tempat hang mana ada? Langit kita, di tempat aku ada segala-galanya. Bulan, bintang, matahari dan ayah pin. Ayah pin ada juga. Itu ahli baru langit, baru masuk, baru add dalam grup WhatsApp. Ahli-ahli langit. Okey. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tu saya tambah dah. Tuan-tuan jangan jadi pembaris sangat. Apa ni ustaz mana kata ayah pin tu jangan. Poyo ni. Itu hanya selingan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila langit berkata aku lagi mulia, bumi menjawab aku pun mulia lah bro. Aku pun mulia. Di tempat aku ada air, ada sungai, ada gunung. Di tempat aku juga ada ustaz manis. Tak mau kalah. Tadi ada Yahpin. Di tempat kami ni ada juga tempat-tempat yang indah. Maka langit skor gol 1-0, bumi balas 1 sama. Final antara MU dengan Liverpool. Siapa menang tuan-tuan? Liga juara-juara Eropah. Akhirnya tuan-tuan, bila langit tak boleh membalas, bumi balas balik. Wahai bro langit. Bro tu kena ada. Bahasa sekarang. Tempat aku ni, hang jangan buat teror. Hang kata hang bagus, hang buat rancak semua. Aku lagi mulia. Sebab tempat aku ada Nabi-Nabi. Tempat hang mana ada Nabi? Tak ada Nabi pun yang dilahirkan di langit. Kecuali Nabi Adam. Tu pun bukan di langit, di syurga. Bila langit dengar skor, tendangan, kencangan, tolakan daripada bumi, langit surrender. Kalah tu. Sebab memang betul langit tak ada Nabi. Disebabkan itulah tuan-tuan, langit memohon bermunajat kepada Allah agar diangkat, tak ramai pun, seorang jadilah Nabi ke tempat kami, agar kami nak rasa macam mana nikmat ada Nabi. Ayat saya tuan-tuan, macam mana langit nak rasa tempat yang ada Nabi. Kami nak rasa seorang pun jadilah. Allah makbulkan, maka diangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ila masjidil aqsa, singgah di Al-Aqsa, naik ke langit. Maka langit dimuliakan oleh Allah, asbab arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalau langit dimuliakan hanya kerana satu Nabi naik, itu pun sekejap. Semalam je pun. Ini bumi Palestin, bukan seorang, 123,988 duduk di Palestin selama-lamanya. Hui. Itu kemuliaan bumi Palestin yang kita tak boleh nak nafikan, undeniable. Itu saya kata di awal mukadimah tadi, sampai kiamat mati pun kita tak boleh mengalahkan umat Palestin, walaupun mereka tak ada rumah, tak ada tanah, tak ada negara, tetapi kalian lebih mulia. Kalian duduk dengan bumi Nabi-Nabi. Mereka lagi dekat dengan Nabi, esok padang mahsyar bangkit dengan Nabi-Nabi. Kita duk buat kemas. Sallallahu alaihi Muhammad. Simi dan muslimatullah. Tuan-tuan Allah sallallahu alaihi Muhammad, orang Palestin ni tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil pelajaran dan pengajarannya, sallallahu alaihi Muhammad, ada dalam kalangan mereka kadang tuan-tuan ketika Allah menjadikan dan menciptakan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut, contoh Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, tempat kelahiran Nabi, maka menjadikan bumi itu bumi yang dipandang oleh Allah dan malaikat berbanding bumi yang lain. Dua. Keistimewaan Palestin yang ketiga disebut sebagai Ardul Mahsyar wal Mansyar. Ardul, bumi, tempat, Mahsyar wal Mansyar, ataupun Mansyar wal Mahsyar. Mansyar bermaksud tempat dibangkitkan, Mahsyar bermaksud tempat dikumpulkan. Apa maksud dia tuan-tuan? Ketika mana berlaku idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi ini digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, nak kiamat dah. Sebelum berlakunya kiamat tu, kan semua negara akan hancur, musnah. Hancur segala-galanya. Negara dan titik akhir yang paling selamat sebelum dihancurkan bumi ini adalah negara Palestin. Habis dah negara Thailand, Vietnam, Singapura, semua negara di dunia ni hancur kecuali Palestin paling lambat. Semungkin asbab Allah memuliakan di situ ada makam para rasul. Maka itulah bumi yang paling lambat dihancurkan sebelum berlaku kiamat. But ketika berlakunya kiamat, bumi Palestin paling awal dia panggil Ardul Mansyar. Mansyar datang di perkataan nasyara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Al-Maqsurah yang kita baca pagi-pagi tu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Dibangkitkan, dibangunkan. Maka negara yang awal-awal dibangunkan adalah Palestin ketika dihimpunkan di mahsyar. Walaupun Nabi manusia terawal dibangkit daripada Baqi', tapi melalui Ardul Mansyar Palestin. Sebab tu Yahudi, mereka faham dan mereka belajar akhir zaman. Mereka pun tahu Palestin ni tempat paling last untuk berpayung, bernaung, berteduh dan berhimpun. That is why mereka nak sangat Palestin. Kononnya di situ tempat yang paling secure and safe. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi, fakta yang keempat, kelebihan dan keistimewaan Nabi Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis ataupun Palestin. Tuan-tuan, Baitul Maqdis adalah nama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani, Jerusalem. Jerusalem tu tempat kita kata ibu negara Israel. Dipindahkan daripada Tel Aviv kepada Jerusalem. Jerusalem sekarang kalau tuan-tuan tengok pada peta, dia terbagi kepada dua. Belah timur ni Islam punya. Itulah tempat Baitul Maqdis tu. Yang belah kiri tu Israel punya. Ketika 1993 digazet satu perjanjian damai, two state solution.
negara Palestin ada 2 negara. Satu negara ada 2. Punya apa? Satu tanah 2 negara, iaitu Palestin dan juga Israel berkongsi tanah. 1993. Tetapi secara teorinya, secara realitinya tuan-tuan tak berlaku sebab dah gezek dah. Hampa jaga negara hampa lah. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi Israel ni yang kata jenis manusia yang tak boleh berjanji. Dia memang akan melanggar janji. Disebut zaman dah lama kitab Old Testament. Yahudi ni hampa jangan percaya. Jadi manusia yang tak boleh berpegang pada janji, mungkin ada keturunan. Bukanlah nak kata Yahudi, tapi perangai keyahudian duduk ada. Kalau tak mampu berjanji, jangan berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Yahudi. Akhirnya depa duk rata, duk jamah, duk jajah. Hampa pilih tanah hampa, kami dah bagi dah Tel Aviv. Yang duk main kacau Gaza dia pasal apa? Wahai abang Israel oi. Can you understand me? Berani ustaz ni. Ustaz kita M16 main daripada kamera ni kot. Tak apa, kita dah ada M16 sekarang ni. InsyaAllah. Buat kemas ustaz pun. Sallallahu alaihi wasallam. Esok saya kena baca doa penutup di depan OCPD. Dan sebelum tu ada persembahan terakhir. Bukan persembahan nyanyian, persembahan tembak. Jadi balik ni kena training. Nak pegang M16 tu hari yang terakhir. Tadi memang sebelum tembak tu kira duk bayang Israel lah. Khaybar, ya Yahud. Jangan polis, ustaz bersabar. Tak, saya kena ambil feel. Duk bayang. Tadi tembak 100 meter. Boleh tahan juga. Ingatkan dekat ya. Boleh tahan. Okey, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Dalam two state solution tadi, Israel dan Yahudi telah melanggar beberapa hak. Inilah yang menjadi punca kejadian kenapa Hamas menyerang dan menuntut tanah daripada Israel. Apa benda yang Hamas tuntut ni? Tuan-tuan kena tahu, ada orang kata apa ni Hamas ni, duk elok-elok dah pergi cari pasal. Hello, excuse me. Kadang tak faham lah orang kita ni. Siapa kacau siapa ni? Siapa ambil tanah siapa? Macam situasi yang berlaku pada Mak Kilau, Datuk Bahaman. Saya dah ulang banyak kali dah. Sampai kita percaya kata bahawa mereka ni pengkhianat dan pemberontak. Hello, excuse me. Tanah ni tanah Melayu. British mai jajah. Bangkit Mak Kilau untuk mempertahankan. Hampa patah balik. Ni tanah kami. Kenapa mereka Mak Kilau dianggap sebagai penjajah? Dan juga, dianggap sebagai pemberontak. Tuan-tuan faham tak? Rumah tu rumah aku. Tanah ni tanah aku. Dia main tumpang duduk 10 tahun, 20 tahun. Aku percaya kat dia. Now aku dah patah balik. Aku nak minta dia cara elok. Hampa pilah pindah. Sebab ni tanah aku, rumah aku. Tiba-tiba dia tak mau. Hampa siapa? Macam tu lah. Bila tuan rumah ambil tindakan serepot polis, takkan tuan rumah tu nak dituduh sebagai pemberontak, pengkhianat, terorisme. Itu tanah dia kot. Cuma dia bagi peluang bertahun-tahun. Sebab percaya punya pasal. Akhirnya kepercayaan dikhianati. Itulah cerita dia. Hamas dengar ni kata terima kasih Ustaz Manis. Sebab clear kan. Dapat pangkat tu. Kita dapat inspektor ke apa kan. Inspektor Hamas. Ada 5 benda yang Hamas tuntut. Walaupun Israel dah bagi Gaza dekat Palestin, tapi 5 benda tuan-tuan yang Israel pegang. Yang pertama, hak immigration. Pasport terbang keluar. Maksudnya Palestin tak boleh keluar, dikurung walaupun ada tanah. Diberi rumah tapi kunci Israel pegang. Hang siapa? Hang bagi tanah bagus, terima kasih bagi tanah, bagi rumah, tapi kunci duduk kat Israel. Can you imagine tuan-tuan? Yang kedua, bekalan elektrik. Electricity resources. Yang ni pun Israel kontrol. Mau Hamas tak marah. Yang ketiga, ruang udara radar. Sekitar
Palestin tu, satu Palestin dipegang oleh Israel. Orang Hamas tak boleh menceroboh ruang udara Israel, tapi Israel boleh menceroboh kawasan Gaza. Itu perjanjian jadi apa? 3. Yang keempat, bekalan air. Yang ni yang kita kata sumber kehidupan. Yang ni pun dipegang oleh Hamas. Dipegang oleh Israel. Mau Hamas tak marah? 1948 kot. 75 tahun. 4. Dan yang kelima, security tentera. Ni pun dipegang oleh Israel Yahudi. Walaupun tanah tu tanah kita. 5 benda ni yang menyebabkan kita marah sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, kembali kepada kelebihan apa yang ada pada bumi Gaza ataupun Palestin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, kelebihan yang kita boleh sebutkan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan di situ Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman pernah berdoa pada Allah. Dalam hadis disebut, is'alni thalatha. Wahai Sulaiman, mintalah pada aku 3 perkara. Maka Nabi Sulaiman minta apa? A'tini mulkan. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang paling kuat. Akhirnya Allah bagi kerajaan langit, bumi, timur, barat kepada Nabi Sulaiman. 1. Di mana? Di Palestin. 2. Allah bagi kelebihan kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman minta apa? Bagilah aku mukjizat yang engkau tak pernah bagi kepada semua nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi Sulaiman diberikan mukjizat, boleh mengatur, mencatur, mengurus rezeki semua makhluk. Nabi Sulaiman rasa macam mana kerja Tuhan menguruskan rezeki satu dunia, satu makhluk. Ini pun tidak boleh dibayangkan macam mana. Kelebihan mukjizat Nabi Musa. Dan yang ketiga, Nabi Musa kata Nabi Sulaiman. Duk terbayang M16 tadi tersasul lah. Nabi Sulaiman kata apa? Ya Allah, yang ketiga ni aku minta siapa-siapa yang masuk ke bumi Aqsa ni, engkau ampunkan dosanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Sulaiman minta tolong engkau angkat darjatnya. Maka Allah makbulkan. Sebab tu tuan-tuan, disebabkan doa Nabi Sulaiman lah kita dapat claim kelebihan pada kita, iaitu siapa yang sembahyang di haram, Masjidil Haram, 100,000 pahala. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang kedua, siapa yang solat di Masjid Nabawi, 1000 ganjaran. Dan barang siapa yang solat di Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, ganjarannya 500 kali solat. Semayang kat situ sama seperti 500 kali kita semayang. Itu ganjaran, kelebihan yang Allah muliakan. Apalagi kemuliaan bumi Palestin? Bumi Palestin adalah bumi yang menjadi tempat solat yang paling ramai para nabi sujud di atas bumi. Dalam peristiwa transit before Nabi climbing, before Nabi continue the journey, sallallahu alaihi Muhammad, through the sky. Sebelum Nabi Muhammad naik ke langit, disitulah Allah transit menjadi RNR, tempat solat, musalla, masjid yang paling semua Nabi. Dan Nabi Muhammad ta'ummus solat, Nabi mengimamkan solat. Maka solat jemaah yang paling ramai di dunia, nombor 1 di dunia, world number 1, sebab itu solat jemaah Nabi-Nabi, berada di Palestin. Mana mungkin evidence dan bukti yang kita bawa ini boleh diklaim oleh Yahudi, kata itu tanah mereka. Sedangkan Allah memuliakan Islam di bumi Palestin. Dan di sini disebut tuan-tuan, bumi Al-Isra wal Mi'raj. Bumi apa? Bumi transit, perubahan dan pertukaran antara bumi ke langit, from land to the sky. Stesen berikutnya menuju ke langit. Sebelum sampai ke langit, Nabi Muhammad ditransitkan dari Mekah. Next station di mana? Di Aqsa. Ambil tiket kat situ, letak buruk di masjid buruk, ikat buruk, bagus cantik itu ada, buruk ditinggalkan. Next station, syup, merentas 7 petala langit sampai ke Sidratul Muntaha. Startingnya di mana? Sallallahu alaihi Muhammad, Qubbatul Sakhra. Di bawahnya yang tuan-tuan tengok masjid di dalam Aqsa tu yang ada kubah emas. Masjid Aqsa tu kesemua tu dalam kotak tu. Okey. Orang faham kata Masjid Aqsa ni hak ketui emas tu, kubah emas. Bukan.
Yang tu betul, tapi itu sebahagian, is a part of. Mana-mana kawasan, komponen, benda yang duduk dalam 35 ekar keluasan, dalam tu ada Masjid Qibli, Masjid Kiblat pertama, ada pintu Nabi Isa, ada tempat Nabi ikat buruk, ada tempat hanging punya rock, batu yang tergantung, tak pijak bumi. Nabi pijak, naik ke langit. Itu ada laluan Saidina Umar, sign, gazet ketika Baitul Maqdis dimenangi oleh umat Islam pada 636 Masihi bersamaan dengan 6 Hijrah dalam peristiwa perang salib pertama. Semua tempat-tempat mulia tu. Muslimin dan muslimat Allah. Dan tuan-tuan, kenapa kita bincangkan, kenapa tuan-tuan terfikir dari mana datangnya kekuatan umat dan rakyat Palestin sedangkan mereka tak cukup makan, tak cukup lena, tak cukup rehat. Mereka main kekuatan ke mana tuan-tuan? Hidup tak ada mak ayah, tak ada cikgu, tak ada sekolah. Kita beristirahat seketika untuk memberikan laluan azan. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
Bismillah. Innaka la tukhlifu. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita teruskan, mungkin sedikit Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita hadiahkan tadi doa. Kita hadiahkan satu zikir. Zikir dia panggil zikir pemelihara. Kita angkat dan kita sampaikan doa dan zikir ini, insyaAllah mudah-mudahan sampai ke Allah. Allah makbulkan asbab daripada himpunan dan kesatuan umat-umat yang berada di Pulau Pinang ini, baik yang sedang menonton, yang sedang menyaksi dan mendengar secara nyata maupun secara maya. Saya ucapkan terima kasih yang terus menyokong, insyaAllah. Antara zikir yang kita boleh amalkan, insyaAllah tuan-tuan, ini bukan hanya untuk Palestin, tapi untuk kita juga lah. Untuk Allah jaga dan Allah lindung, insyaAllah. Bismillah. Ya Hafiz, 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 Ya Hafiz. Sama-sama. Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Tiada daya dan upaya yang kami harapkan melainkan disandarkan segala kekuatan, kemuliaan dan ketinggian serta kemenangan hanyalah pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu kembali insya-Allah. Kita bahaskan sedikit lagi tuan-tuan tentang keutamaan dan keistimewaan. Sepanjang kita sedang mendengar dan sedang kita bertadabbur, saya sangat mengharapkan saya dan tuan-tuan agar kita menyatu dan menyantum. Menyatu dan kita menyatukan hati-hati kita. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Hati-hati ini perlu disatu dan kita nak merasai setiap titis leleh darah dan air mata anak-anak Gaza tadi agar sedikit dapat kita rasa. Umpama macam kita lena, tiba-tiba terjaga. Kalau boleh sampai tahap macam tu, kita tidur dalam kekenyangan sedangkan mereka tidur baring dalam kelaparan. Kita sedang main game dalam kelekaan sedangkan mereka tak pernah kenal apakah itu gadget dan phone. Kita berlari-lari di dewan persekolahan, di kelas-kelas. Ada yang punting meninggalkan alam persekolahan sedangkan mereka sangat rindu untuk memanggil cikgu dan belajar apa itu tulis dan baca. Mereka sangat rindu untuk tumpang duduk berteduh. Tuan-tuan boleh sandar bawah aircon, bawah kipas. Ya Allah rindunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kerana kami hanya mampu sujud di celahan bangunan dan kaca-kaca yang runtuh di tepi dan di tengah jalan. Muslimin dan muslimat Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian itu boleh memberikan suntikan dan jentikan. Okey, sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kelebihan tadi saya kata, kenapa, dari manakah sumber kekuatan anak-anak Palestin?
Tidak lain dan tidak bukan bila Allah sebut dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurinahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Suraqallahul aliyul azim. Ada kalimah, ada perkataan yang Allah sebut sebanyak 32 kali. Diulang sebut di dalam Al-Quran. Apakah ayat itu? Apakah kata-kata itu yang diulang oleh Allah? Kalimah barakah, kalimah tabarakah. Bumi Palestin, bumi yang ada berkah, bumi yang ada barakah. Keberkatan bumi Palestin itulah yang menyebabkan mereka kuat. Hari ini anak-anak kita tak malas nak bangkit pergi sekolah sebab mungkin tak berkat, rumah tak berkat, malas nak pergi sekolah. Rezeki tak berkat, malas nak pergi sekolah. Kampung tak berkat, bergaduh sana sini. Pejabat tak berkat, bergaduh sesama rakan sekerja. Sallallahu alaihi Muhammad. Curi tulang dalam kerja. Sebab apa? Tak berkat. Taman tak berkat. Sat-sat curi motor, sat-sat hilang motor. Jadi umat Gaza ni, umat yang berkat, yang Allah bagi berkat, itulah kuat. Maka siapa yang jaga berkat, Allah kuatkan rezeki dia, Allah kuatkan aman, Allah kuatkan usia dia, Allah kuatkan ukhuwah, kasih sayang, hubungan yang kuat sebab berkat. Maka berkat umpama kunci dan tali. Tak ada berkat, terputus ukhuwah, terputus kasih sayang. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya rasa poin ni saya pernah sebut kot dalam khutbah saya hari tu. Bila sama khutbah ni, dia kena bagi punchline sikit kan. Saya rasa ada poin saya yang saya ingat saya sebut kat sini. Tajuk khutbah berkat yang terangkat. Okey, cerita dia Nabi, okey, poin dia adalah umat anak-anak Gaza depa kuat sebab berkat bumi Nabi. Di bawah itu depa pijak, di bawah itu adalah makam-makam para rasul. Hatta Imam Asy-Syafi'i, imam kita pun lahir di Gaza. Lahir di Palestin, cuma wafat di Mesir. Imam Ibn Hafiz Al-Asqalani, penulis kitab terkenal, Sallallahu alaihi Muhammad. Kitab-kitab Fathul Bari, kitab-kitab hadis, ulama-ulama hadis muktabar, pengarang kitab, lahir di bumi Gaza, Palestin. Itulah tumpang, kita kena cari berkat tu tuan-tuan. Berkat yang terangkat, berkat yang hilang. Saya ulang balik, dalam rumah tangga, dalam sekolah, tempat kerja, dalam taman, dalam masjid. Bergaduh sama-sama AJK, bergaduh sesama pengerusi, bergaduh sesama jawatan, dalam politik, dalam negara. Oh, tuan-tuan. Aku kata ke hang, hang kata ke aku londeh selok hang, hang londeh selok aku londeh aib hang, hang londeh aib aku cari kurang hang, hang cari kurang aku cari salah hang hari ni, esok hang hentam salah aku. Hei, penat. Saya memang penat pun tadi. Tuan-tuan tak penat? Aduh, tuan-tuan saya cadangkan, boleh tak? Kempen 2 hari kita tak payah pegang phone. Off IG, off FB, off internet, off data. Jom sat kita hidup seperti 50 tahun dulu. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak? Kembali sat-sat. Bukan kita nak menafikan teknologi ni, tak. Bukan. Bukan kita anti teknologi. Tapi kita rindu sat zaman tak bergaduh. Zaman ni tak ada rakam-rakam kan. Ustaz mengajar, ustaz salah juga dulu. Dulu tok guru mengajar, tok guru pun ada salah. Tapi tak bergaduh sebab tak ada teknologi. Lah ni ustaz tersalah. Macam mana tok guru tu tersalah mengajar. Tapi lah bergaduh. Bukan sebab ustaz salah tu. Yang salah tu tak apalah. Tapi sebab apa? Tuan-tuan jawablah sendiri. Sebab kita tak menggunakan teknologi dengan iman. Kita tak jernih bila menggunakan FB. Hati kita keruh. Menyebabkan tulisan kita keruh, fikiran keruh, kata-kata keruh, semua keruh. Hak jernih tu tak ada.
Bukan marah, nasihat. Cuma sorak tinggi sikit. Sebab tadi penat pegang M16. Okey, tuan-tuan, sikit lagi. Okey. Tak tahu nak berhenti kat mana ni. Kat mana tadi saya kata? Jadi umat Palestin, mereka ada kekuatan tu. Okey, sekarang sallallahu alaihi Muhammad, saya nak bawa tuan-tuan, mungkin kita tutup dengan poin ni lah. Kenapa bangsa Yahudi? Ada satu fakta menarik yang tadi saya baru dapat. Daripada informal, kita ni jadi orang polis. Informal kita kemas. Okey, tuan-tuan, dalam kuliah baru ni saya ada sebut, Yahudi terpecah kepada kita sebut dia ada berapa bangsa. Okey, Bani Israel ni dia ada 12 suku kaum, Bani kabilah. Yang berada di Palestin ni sekarang kita sebut sebagai dua bangsa utama. Satu Yahudi Ortodoks. Ortodoks ni ada dua. Satu Yahudi Ortodoks, yang kedua Kristian Ortodoks. Okey, Kristian Ortodoks ni macam mana nak tahu? Kristian Ortodoks sebahagian kita kata baki-baki, picisan dan serpihan Kristian Ortodoks sekarang tidak berada di Amerika. Belah-belah Europe tak ada. Mereka duduk kat mana? Mereka duduk di Rusia. Sebab tu tuan-tuan, Rusia sangat anti kepada US. Sebab Kristian Ortodoks Byzantine dulu, mereka sangat memusuhi ajaran Kristian yang Protestan, Katolik yang moden-moden ni. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak ceramah Kristian Katolik berbalah dengan forum Protestan? Pernah dengar ada ustaz-ustaz Kristian berbalah sesama Kristian? Siapa pernah tengok forum berbalah antara mazhab Protestan dengan Katolik? Tak pernah satu pun kita jumpa forum Kristian kata kat Kristian. Tu. Tapi hak dok penuh dengan penat. Hak dok lawan kita ni. Ustaz dengan ustaz, penyokong dengan penyokong. Padahal Kristian ada mazhab. Woi, lagi banyak daripada kita kot. Tapi tak pernah dengar pun di TikTok ustaz Kristian kata kat ustaz Kristian. Bukanlah ustaz, maksudnya mubaligh Kristian berlawan dengan mubaligh. Tok Sami berlawan dengan Tok Sami, ada tak? Tak ada. Forum membincangkan Sami 1, Sami 2. Lepas tu netizen duk hentam. Macam mana yang berlaku kat kita ni, tuan-tuan? Tak pernah jumpa. Tapi kita mendominasi benda tu. Pentas perbalahan. Sebab tu kita takkan menang. Kita tak boleh menang selagi mana rentak ni kita dah buat. Jangan harap Palestin akan menang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila dosa kita sama dengan dosa musuh, maka Allah takkan hadirkan kemenangan dan kekuatan. Peganglah ayat saya. Bukan ayat saya. Allah sebut dah wa qadaina ila bani Israel. Kalau selagi mana kalian kejahatan, kezaliman, pengkhianatan, penipuan Yahudi dan musuh, benda yang sama dibuat oleh kita, selagi tu Islam tak akan menang. Sesama khianat, sesama zalim, sesama pijak, sesama mengutuk. Kita Islam tetapi kita buat panggil Yahudi, sama aja sebenarnya. So macam mana Islam nak menang selagi mana kita mewarisi sifat keyahudian, ke Abu Lahaban, ke Abu Jahalan. Selagi itu Islam won't be, world number one, won't be nahi and kus nahi. Selagi mana kita sama dengan mereka, cuma kulit kita berbeza. Hak duk tikam belakang sama penyakit Yahudi ni. Itu je poin dia sebenarnya. Okey. Saya nak petik satu kata-kata tuan-tuan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh sallallahu alaihi Muhammad. Statement ni dikeluarkan oleh kita kata ustaz, kalau ustaz kita kata apa, pendokong. Okey, pendokong Yahudi Ortodoks. Okey, tadi saya kata apa? Yahudi Ortodoks lebih dekat dengan Yahudi Ortodoks lebih dekat dengan Islam. Depa anti-Zionis. Depa ni tak suka perang-perang. Macam mana nak kenal depa? Tuan-tuan pergi dekat Masjid Al-Aqsa, tengok dekat YouTube pun ada. Tuan-tuan tag ya Yahudi Ortodoks. Dia akan duduk dekat, setiap hari dia akan pergi, terutamanya hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari semayang depa. Dia akan pergi duduk dekat Masjid Buraq. Buraq ni dekat tepi dinding sebelah kiri. Sallallahu alaihi Muhammad dalam Masjid Al-Aqsa tu,
Depa duduk kat dinding, dia akan buat apa? Dia akan meratap. Dia panggil wall kan. Makik dah pula kan. Dia meratap pada Tuhan supaya Allah kurniakan keamanan dan sebuah negara. Dan depa ni tuan-tuan, depa percaya bahawa Yahudi tidak berhak memiliki sebuah negara sehingga Tuhan yang akan mentakdirkan mereka duduk di negara mana. Dan kepercayaan ini tuan-tuan sangat kontra dengan Yahudi Zionis. Okey, saya petik kata-kata dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Rabbi ni kata-kata kepada pemegang mazhab Yahudi Ortodoks. Dia panggil macam apa? Padri lah kan. Kalau Kristian padri. Rabbi ni padri bagi pendeta bagi Yahudi Ortodoks. Dia kata apa? Ahli kitab memang tidak pegang apa-apa kedaulatan rakyat pada mana-mana negara. Ini kenyataan dia. Itu cara menjadi Yahudi yang alim dan akur pada agama Judaism, agama Yahudi yang sebenar. Tuhan mereka sendiri akan tentukan bila mereka boleh bersama dan membina negara. Katanya. Mereka percaya, Yahudi Ortodoks kata, Tuhan sendiri akan yang create state. Tuhan yang akan mencipta negara bagi orang Yahudi, bukan manusia menjadi stateless atau buangan. Orang yang menjadi Yahudi memang layak menjadi buangan. Sebab apa? Sebab pada ketika mana Allah berikan mereka nikmat duduk sezaman dan setanah dengan nabi-nabi dahulu, mereka tidak akur, ingkar, derhaka. Dulu hampa dah ada tanah, hampa kan duduk dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Tak cukup di Palestin, hampa duduk di Mesir. Ada Nabi Musa, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Harun. Hampa dah duduk dengan Nabi kan? Ada dah. Hampa dah ada tanah dah sebenarnya. Tapi hampa ingkar sampai hampa gergaji, hampa bunuh Nabi-Nabi. Bukan aku tak pernah bagi tanah, aku dah bagi nikmat ke hampa banyak. Tuan-tuan, nama Nabi yang paling banyak dalam Quran bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Musa, 136. Bila cerita Nabi Musa mesti ada ayat. Ya bunayya wa idh qala Musa liqaumihi ya bani Israil udhkuru ni'matallaha katsira wa idh qala Musa liqaumihi. Bila Nabi Musa berkata kepada umatnya, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hei Yahudi, hei Bani Israel, hampa nikmat banyak dah. Ada tanah, ada nabi-nabi, duduk sebelah kanan kiri Nabi, tak cukup lagi ke? Oh, dulu aku bagi tanah, hampa tak pernah guna nikmat. Now get out, keluar. Kasar nampak. Sekarang keluar dari bumi Palestin sebab hampa tak pandai guna nikmat tu. Sebab itulah Yahudi Ortodok percaya, ahli kitab Yahudi kata, biar Tuhan yang tentukan kami layak duduk di mana. Sebab dulu kami tak pandai nak guna nikmat. Muslimin dan muslimat nakumullah. Maka bila Yahudi dihalau, Yahudi pernah dihalau oleh kerajaan Assyria. Untuk rekod, Yahudi pernah dihalau oleh kerajaan Nebuchadnezzar. Yahudi pernah dibunuh oleh Nazi Jerman dalam peristiwa Holocaust. Dihalau, dibuang daripada Palestin dan merantau, tak ada negara, menumpang di Eropah, menumpang sampai di Penang. Jumpa nasi kandang. Tuan-tuan tahu kan? Nanti Yahudi yang layan nasi kandang punya. Boleh buat thumbnail. Yahudi melayan nasi kandar, buat tanda tu. Kena kecam pula. Ustaz mana kata Yahudi makan nasi kandar? Sesat tu. Kan memang ada kan tanah perkuburan Yahudi di Sultan Zainal Abidin. Okey. Yang tu saya tak pernah kupas lagi. Nanti bagi lengkap dulu kajian saja. Tak mau cakap tidak berfakta. Ini bentuk penghinaan Tuhan kerana Yahudi tak pernah bersyukur kerana mereka pernah duduk setanah dan sebumi dengan utusan Tuhan. Ini salah satu bentuk pengampunan Allah, kata Rabbi. Ni kata pendeta Yahudi Ortodok. Sebab tu Allah hampa suruh, Allah hanya mampu bagi hampa menumpang.
Sebab ini tanda Allah kafarah. Sebab hampa tak pandai guna, hampa lawan Nabi-Nabi terdahulu. Itu poin dia tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Adab orang menumpang. Tuan-tuan, saya kira saya tutup pada malam ni kisah peribadi saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni nak cerita menumpang ni. Sebab Yahudi memang menumpang lah. Sebab tak pandai guna nikmat. Macam kita lah kan. Ayah bagi motor free, bagi bagi phone free. Aku suruh hang mengaji je. Tiba-tiba hang guna motor tu hampir rempit. Seumpamanya, ayah kata, hang main balik kunci tu. Hang tahu tak, ayah ni bergalang, ayah ni bergadai, bergolak, bergadai pinjam hutang keliling kelalang. Nak bagi hang mudah pergi sekolah, hang nak minta motor. Tu bukan nak motor biasa, motor RXZ 125 pula tu. Kalau aku pun motor kapcai. Ayah kata, RXZ. Sallallahu alaihi wasallam. Nasib baik dia minta RXZ. Kalau dia minta Tesla, tu menikah dua. Tidak salah abang Tesla. Memang itu rezeki dia. Okey, kat mana tadi? Sambung. Saya di Sabah dulu, ketika saya posting, ada seorang cikgu. Cikgu ni Cina, tuan-tuan. Saya posting 2005 sebagai seorang guru lah. Sallallahu alaihi Muhammad di hujung sempadan Sabah, Lahad Datu. Tempat saya tu kena naik dulu kapal dia Fokker 50. Tak ada hal lain ni. Lain ni Firefly kan, yang ATR 72 tu. Dulu 50, dia punya kipas kat luar. Bila daripada KK nak pergi ke Lahad Datu, pilot akan sengaja lalu nak menguji keimanan depan atas gunung. Goyang tu tuan-tuan, jangan tanya. Mengalahkan goyang gerudi Inul. Sebab lalu di atas, dia punya graviti kena balu kot. Tapi sepanjang 6 tahun, alhamdulillah, Allah selamatkan saya. Okey, ada satu cerita, cikgu Cina ni, kami kerja dulu, mungkin zaman cikgu kan. Dulu guru-guru posting 4 bulan baru dapat gaji. Jadi kami ni, yang geng punya bujang ni, 4 bulan paksa kita kata, panggil apa, ayat apa? Tahan perut kan. Berlapik perut, 4 bulan tak ada gaji tuan-tuan, nak survive. Di bumi hujung sempadan Sabah. Pantai Timur, Filipina, Indonesia. Bawah kami Indonesia, sebelah kami adalah Filipin. Jadi kami duduk tengah-tengah. Bumi yang orang tak mau pergi tuan-tuan. Ustaz-ustaz tak mau pergi. Saya minta doa 40 hari, 40 malam. Aku nak pergi Sabah. Allah bagi sungguh. Ringkaskan cerita, hari pertama cikgu Cina ni main ambil saya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hari pertama juga tuan-tuan, disebabkan dia tahu kami tak dapat gaji, tak ada apa lagi, dia bawa tunjuk rumah sewa. Alhamdulillah malam pertama dapat menikmati di rumah sewa. Kami 4 beradik. Bukanlah 4 beradik, 4 lelaki lah. Memang daripada Semenanjung ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia bagi 1 biji motor C70, motor lampu petak. Tuan-tuan, sebiji motor kongsi 4 orang. Selama setahun, cikgu Cina, penolong kanan pentadbiran. Dia ambil dekat airport, bawa ke PPD, sampailah Podiri, semualah. Sampailah saya guna motor dia tu setahun, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab 4 bulan tak ada gaji. Sebab cikgu tak mampu nak beli kenderaan. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak ringkaskan cerita ni. Punya baik hubungan dia ni, dia bagi tumpang motor. Selama setahun tu saya jaga sungguh. Dan rupanya dia kata saya bukan generasi pertama. Mana-mana cikgu posting, dia sengaja tak jual motor tu nak bagi khidmat kepada orang-orang cikgu-cikgu bujang yang tak ada aset lagi. Punya banyak jasa cikgu Cina ni. Sehinggalah tuan-tuan, saya tak tahulah dia nak letak di mana ayat terima kasih. Dia banyak berkawan dengan Melayu. Dan cikgu ni banyak pengaruh kemelayuan. Walaupun dia Cina. Cuma mungkin belum diizinkan Allah. Saya cuba untuk nak tarik dia, mudah-mudahan bertemu sebelum ajal ni, bertemu dengan hidayah la ilaha illallah. Cikgu Cina ni. Ringkaskan cerita yang panjang ni, bila saya balik, cikgu ni pun balik ke Sabah, ke Semenanjung ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan duduk kot ni juga, di belah utara lah tuan-tuan.
Punya bagus cikgu Cina ni, saya tak tahulah mungkin keberkatan dia tumpangkan saya selama setahun tu. Mana-mana panitia buat program camp ibadah ke apa-apa tuan-tuan, cikgu Cina ni yang akan jemput saya. Ustaz, you free kah? Ni bulan ni, saya mau jemput kemah ibadah. Bukan jemput memakan kenduri. Jemput kemah ibadah, camp Quran, Qiyamul Lail. Saya kata, itu suami dia. Sallallahu Muhammad. Saya pun balik dah lama tak jumpa. Punya sayang sungguh saya sebab dia pangkat abang lah kan. Pangkat senior. Nak pencen lah. Mungkin dalam 3-4 tahun lagi nak pencen. Penolong kanan pentadbiran. Dua-dua Cina. Saya pergi sekolah dia. Itulah guru Cina pertama yang jemput saya program camp solat. Habis selesai, bini dia pun tak mau kalah. Isteri dia ni tak mau kalah. Oh, abang ingat abang seorang saja boleh jemput Ustaz Manis. Saya pun boleh. Akhirnya bini dia pun sekolah tak jauh-jauh lah, tak jauh. Bini dia buat program, bini dia pun jemput. Program teriak-teriak, muhasabah, camp ibadah. Saya kata, ya Allah, cikgu Melayu pun tak jemput aku, cikgu Cina boleh jemput. Apa poin dia tuan-tuan? Daripada tumpang motor tadi, kisah perhubungan di Borneo, hubungan dibawa balik ke sini, dia menghasilkan satu aura. Saya dapat itulah, bila kita pandai orang bagi nikmat, hang pandai guna betul-betul, dia punya berkat tu sampai mengalir sampai bila-bila. Walaupun hang hanya tumpang, hang sedang yang tu orang punya. Kalaulah Yahudi dengar kuliah malam ni, Yahudi hang tumpang dan hang guna elok-elok, bukan kat minta mau bagi. Katalah kita deal. Hampa nak Palestin, boleh. Okey, kami buka kedai kat sini, kami jaga masjid, tak apa. Hampa nak buat gereja kan? Tak apa. Hampa buat. Hampa hidup cara hampa harmoni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kami nak main kat sekolah kami pun boleh, nak main kat boleh, tak apa. Kami tak kacau hampa jangan kacau kami. Kita duduk tenang-tenang, berkongsi tanah yang sama. Kami pun mengaku hampa kan Yahudi kan, hampa kan Bani Israel kan, hampa pun nabi-nabi keturunan hampa kan. Kami akui itu fakta. Okey, now hampa memang pernah mulia sebab bangsa Nabi. Tapi kami adalah bangsa yang juga pernah Allah takdirkan hidup di sini. Maka mungkin jodoh kita di sini, apa kata berdamai, duduk tenang-tenang, sharing is loving. Ada orang menumpang, hang guna betul-betul, jaga keberkatan. Itu teori. Teori itu dengar kemah dah. Tapi kusangkakan hujan sampai ke petang, rupanya panas. Silap. Kusangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Memang Yahudi takkan ada penyakitnya tu. Dengar teori kemah dah. Sebab Yahudi tak boleh dikongsi, tak boleh ditandingi, dia takkan mau. Share-share ni tak mau. Excuse me, apa ni sharing-sharing? Sebab kami ni world number one. Dia tetap akan angkat diri dia, hampa pergi duduk bawah, kami tetap nombor satu. Jenis ego, jenis ketegak. Ni bahasa ketegak, hak nak mampu ni, itulah dia. Muslimin. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada perhimpunan, pertemuan kita malam ni, maka berjalanlah. Wala tamshi fil ardi maruha. Jangan berjalan dengan keegoan dan kesombongan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalian memang memijak rumput di bumi, tetapi rumput itulah yang telah menyejukkan kaki. Ayat baru ni. Kita pijak bumi, kita pijak rumput, tapi ingat, rumput itulah yang menyebabkan kaki kita sejuk. Tanpa rumput, kita takkan rasa sejuknya bumi. Maksudnya apa? Rumput duduk bawah kita kan, pijak dia, tapi ingat, hak orang bawah itulah yang mengaman dan menenangkan hidupmu satu hari nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya tuan-tuan, dan juga Allah beri uji agar kita terbangun dan tersedar dari lena dan mimpi. Apakah kita peduli atau ia hanya tangisan di siang hari? Mereka belum menang kerana Allah ingin melihat sedalam dan sejauh mana kita berjuang. Kenapa Allah tidak hantarkan burung ababil selamatkan Palestin? Tuan-tuan pernah fikir? Kenapa Allah tak hantarkan burung ababil? Dah lama dah baca kunut nazilah ni. Kita doa kita tak terangkat kot. Doa alim ulama ni takkan tak terangkat. Kenapa Allah tak hantar ke burung ababil untuk selamat yang pernah Allah selamatkan Mekah dulu, satu ketika dulu.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apalagi kenapa Allah tidak hantarkan? Kenapa Allah tidak hantarkan? Apalagi? Hantarkan ribut pasir memusnahkan Yahudi macam mana Allah hantar ribut pasir dalam perang Khandaq. Kenapa Allah tak hantar malaikat untuk membantu perang Badar? Kenapa? Why? Kita pun tanya. Padahal boleh dah Allah nak buat? Boleh awak tak boleh. Tapi kenapa Allah biar seolah-olah Palestin dibiarkan kepam, ayak mata, darah, hilang tangan, tercabut. Kita yang paling tak tahan tu, bila budak bayi tangan tercabut. Lepas tu bila mai ke hospital, doktor susun balik. Kepala kat sini, tangan kat sini, bayi dan mukanya senyum. Tuan-tuan, kenapa Allah buat? Kalau nak tahu tanda syahid, kata ulama, orang yang syahid dunia, syahid akhirat ni, bila dia mati mulut terbuka, nampak gigi, itu insya-Allah syahid. Jadi mulai malam ni tuan-tuan, sila tidur dalam keadaan mulut terbuka. Kok lah mati terus kan? Ustaz mana kata tidur ni kena buka mulut nampak gigi. Bukanlah memperlekehkan. Pasal nak orang Palestin kalau mati semua macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita buka nampak gigi, automatically akan nampak seperti tersenyum. Allah muliakan mereka. Saya tak nak jumpa lagi setakat ni pejuang-pejuang Gaza yang mati mulut tak terbuka. Mesti terbuka. Satu lagi mata. Walaupun sikit. Itu tanda syahid. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang kita boleh simpulkan tadi? Sengaja Allah belum menangkan Palestin. Sebab Allah nak tengok mana usaha hampa. Mana doa hampa. Kalau aku menangkan Palestin macam tu aja, tak buat apa lah, kita ni ngangor saja. Duk berkonsert, duk berjoget-joget. Terus perang tu pun duk berjoget, berkonsert lagi. Apa tadi kalau tak perang? Kan? Ya tuan-tuan, saya kira sekadar itu. Terima kasih. Mohon maaf andainya ada apa yang bicara kata yang tak kena di mana-mana, gurau senda yang mungkin mencetus gurisan dan garisan luka di jiwa. Hidup ini bukan apa yang kita dapat, tapi bagaimana kita menyambut dan menyahut serta kita memanfaat. Itu sebenarnya makna sebuah kehidupan. Pun sekali lagi, mudah-mudahan nukilan, tulisan, percakapan, komen-komen yang keluar daripada semua netizen yang melihat di TT, di semualah, mudah-mudahan komen-komen yang berlandaskan keimanan dan kasih sayang kerana agama ini, agama yang menjernihkan, bukan mengeruhkan. Agama ini agama yang menyatukan, bukan memisahkan. Agama ini agama yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Agama ini agama yang meluruskan, bukan yang membekokkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam TV. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.